Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pendidikan kesihatan untuk kita bincangkan standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kecelaruan identiti seksual. Apa itu yang dimaksudkan dengan kecelaruan identiti seksual? Sebenarnya walaupun kita dilahirkan dengan jantina tertentu, tetapi kadang-kala ada di antara kita yang berlakunya kecelaruan identiti seksual. Lebih mudah kita katakan bahawa seolah-olah macam kalau lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Itu dah jadi kecelaruan dalam identiti seksual dan akan membawa kepada masalah, iaitu masalah kepada interaksi seksual. Yang kita belajar sebelum ini ada 3 ya. Kita ada heteroseksual, homoseksual dan juga bisexual. Benda ni bukanlah satu benda yang baru. Sebab isu ni dah lama terjadi. Di mana kalau adanya berlakunya kecelaruan identiti seksual, maka dia akan membawa kepada kecelaruan dalam interaksi seksual jugalah. Contoh yang kita ambil, seorang perempuan yang ingin menjadi seorang lelaki. Maka suatu hari nanti dia tidak akan berminat dengan lelaki. Sebab dia menganggap bahawa dirinya adalah perempuan. Menganggap dirinya adalah lelaki. Jadi dia akan lebih tertarik kepada perempuan yang kita namakan sebagai homoseksual. Iaitu hubungan di antara sama-sama jenis. Ini dah berlaku kecelaruan. Begitu juga dengan perempuan, lelaki yang ingin menjadi perempuan. Dia tidak lagi tertarik kepada perempuan, sebaliknya dia tertarik kepada lelaki sebab dia menganggap dirinya adalah seorang perempuan. Yang ni banyak berlaku ya, dalam masyarakat kita banyak berlaku. Apa cara bagi remaja untuk menangani masalah ini? Jadi yang pertama sekali, kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada cara hidup yang suka bersosial. Maksud di sini bersosial macam mana? Bukan berkawan itu tak, tapi suka melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial yang berlebihan. Seperti mengunjungi night club. Kelab malam mungkin tak berlaku di tempat kita, tapi mungkin berlaku di tempat lain. Suka hidup berpoya-poya, bergaul tanpa batasan, terjebak dengan gejala-gejala yang tak sihat. Berkawan tidak salah, tetapi perlulah kita mengawal batas pergaulan kita. Lepas tu sekarang ni kalau kita tengok lagi, pengaruh ni lebih cepat melalui gadget-gadget ya, penggunaan media sosial untuk perkara yang negatif. Yang ni kita kena elakkan pula. Seterusnya, kalau kita tengok dari sudut agama lah. Dari sudut agama, apakah pandangan agama terhadap kecelaruan identiti seksual? Baik. Kalau kita tengok, sebenarnya mana-mana agama melarang daripada penganutnya melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara yang salah. Apatah lagi agama kita, agama Islam, memang telah pun menggariskan panduan hidup yang baik, yang harmoni. Jadi kita langgar, kalau kita langgar hukum alam ini, hukum agama ini, maka kita telah pun membuat satu kesalahan yang besar. Jadi macam kamu sebagai remaja, kamu hendaklah tahu membezakan antara yang halal dan yang haram. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu mestilah berteraskan kepada agama. Yang mana agama suruh buat, kita boleh buat. Yang mana agama larang kita buat, kita kena hindarkan, kita kena tinggalkan. Barulah kita tidak akan terpengaruh ataupun terjebak ke dalam kecelaruan identiti seksual. Jadi apa pula pandangan ataupun peranan keluarga dalam menangani isu ini?
Jadi sebenarnya anak-anak perlu bimbingan daripada ibu bapa lah. Ibu bapa daripada kecil lagi haruslah menanamkan sifat yang baik kepada anak-anak. Beritahu mereka yang mana betul, yang mana salah. Kalau dia berkawan, ibu bapa hendaklah sentiasa memantau dengan siapa anak kita berkawan, pergi mana, apa aktivitinya. Jadi kita kena hadkan pergaulan mereka jika berlaku sesuatu yang tidak betul. Kita tak boleh kata mak ayah kena bagi kebebasan, kita perlu berjalan kat mana kita nak, kita boleh pergi mana kita suka. Tak boleh, kena ada had dia. Kalau benda tu ke arah kebaikan, insya-Allah boleh pergi. Tak ada mak ayah yang larang anak dia nak pergi masjid. Kata, mak saya nak pergi masjid dengan Ali. Mak tanya tak boleh pergi masjid. Itu kita kena galakkan kalau benda tu benda yang baik. Tapi kalau suatu benda tu benda yang tidak baik, maka kita kena hindarkan. Contoh nak pergi melepak kan, sekali tak apalah. Sekali hujung minggu rasa nak pergi makan misuk dengan kawan-kawan kat pantai. Sekarang ni PKP tak boleh lah. Nak pergi makan KFC, McDonald dengan kawan-kawan sesekali. Tapi ada had masa juga kan. Kalau pergi pukul 10, pukul 12 baliklah. Jangan pergi pukul 10 pagi malam baru balik. Itu tak kena kan. Jadi kena bahagikan masa dengan baik. Jadi bagaimana kamu mengawal diri kamu mengadaptasi. Kita tak boleh nak minta supaya keadaan di luar sana mengikut acuan kita, tak boleh. Tapi kita adapt dengan apa yang berlaku di luar sana. Dan kita boleh membezakan antara yang mana betul dan yang mana salah. Itu yang amat penting. Dalam agama, dalam pendidikan, telah pun mengajar kita nilai-nilai norma yang baik untuk kita keluar kepada masyarakat sebagai orang yang bertata sila, mempunyai adab sopan yang baik. Jadi kegalauan identiti seksual ini boleh ditangani sebenarnya, tetapi memerlukan sokongan semua, dokongan semua, supaya kita berada sentiasa di landasan yang betul, insya-Allah. Selepas ini kita akan belajar lagi mengenai apakah kesan. Kita akan belajar mengenai kehormatan diri. Apa itu kehormatan diri dan bagaimana kita untuk menjaga kehormatan diri kita. Semoga berjumpa lagi pada siaran akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.